Didik TV KPM. Kita sambung untuk mengenai hidupan liar yang lain yang wujud di negara kita lah. Saya ada bagi beberapa contoh hidupan liar yang perlu kita beri tumpuan kerana kebanyakan haiwan ini dah hampir pupus. So, kita kena sama-sama berusaha untuk memastikan hidupan liar ini kekal menjadi warisan negara kita. Betul. Okey, yang pertama adalah tapir. Populasi kira-kira 1,100 hingga 1,500 ekor sahaja yang tinggal. Sikit je, cikgu. Sikit sahaja. Okey, manakah lokasi habitat dia? Habitat dia tempat tinggal dah. Hutan tropika di negara kita lah. Sudah semestinya. Haiwan ini tidak boleh tinggal berhampiran dengan pantai atau sebagainya. Dia tak boleh duduk di kawasan pedalaman hutan tropika di negara kita. Okey, lokasi tersebar secara meluas dari hutan paya hingga hutan pergunungan rendah di semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia lah. Okey, dan cara pemakanan dia adalah herbivore. Herbivore ni tak silap saya yang makan daun saja, cikgu. Dia makan daun. Makan tidak makan daging lah, makan daun ataupun serangga, bukan serangga, madu. Cikgu Ifat tanya. Tapi ni memang tak ada dekat Sabah Sarawak, cikgu. Setakat ini yang kita kena pasti ada, cuma populasi dia tidak banyak lah. Dan yang dia banyak berada di semenanjung Malaysia. Kita teruskan haiwan lain lah. Orang utan yang ni banyak dekat Sabah. Banyak di Sabah. Orang utan kena murid-murid di rumah, dan Ifan sendiri sudah di studio bersama saya. Jangan salah istilah, kadang-kadang orang sebut orang hutan. Betul. Yes, bukan orang hutan tetapi orang utan. Itu adalah istilah sebutan yang sebenar lah. Kita belajar, kita cuba menghasilkan, menyebut perkara-perkara yang betul. Kita biasakan yang betul. Populasi kira-kira 12,300 ekor. Banyak. Banyak juga. Banyak juga yang berada di Sabah lah. Pulau Borneo. Habitat hutan tanah rendah, hutan tropika, hutan paya dan hutan gunung. Dan lokasi dia Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary, Taman Negara Batang Air dan Pusat Pemulihan Orang Utan Sepiluk di Sabah. Dan cara pemakanan dia omnivore. Alamak. Kalau tadi herbivore makan daun, kalau yang carnivore makan daging. Kalau omnivore ni macam ni? Omnivore ni dia macam-macam dimakan. Makan macam-macam. Saya pernah pengalaman rakan-rakan pergi ke Sepiluk Sabah ni. Dia minum susu. Susu macam kita juga. Macam kita kan. Dia minum susu, dia makan pisang, dia makan tumbuh-tumbuhan yang lain, contoh tebu dan sebagainya lah. Yang itu dikategorikan sebagai omnivore, yang makan daun dan daging. Kedua-duanya sekali. Itu adalah fakta berkaitan dengan orang utan. Itu adalah beberapa contohlah hidupan liar yang wujud selain daripada yang kita ketahui harimau kan. Kita dah belajar tentang orang utan, adanya haiwan lain. Boleh tak Ifan cuba kongsi dengan saya dan rakan-rakan di rumah hidupan liar lain selain yang saya paparkan yang kita telah pelajari tadi. Ada lagi selepas ni, tapi saya nak bagi Ifan cuba cungkil pengetahuan sedia ada berkaitan dengan hidupan liar negara kita. Kalau tadi cikgu dah berkongsi kepada kita mengenai orang utan, lepas tu tapir. Yang seterusnya Ifan boleh fikir ialah di Terengganu, cikgu. Di Terengganu. Iaitu penyu. Ada model penyu ya. Tapi nak betulkan apa? Penyu sebenar bukanlah berwarna pink. Bukan berwarna pink. Dia akan warna kelabu macam tu. Yang warna pink ni kita model replika batal peluk sebenarnya. Batal peluk nak bagi info gambaran kepada murid-murid di rumah. Betul penyu. Selain pada penyu, kita ada juga yang sebenarnya kita ada gajah pygmy. Pygmy ni adalah gajah kecil kan. Gajah kecil. Dia hanya wujud di tempat-tempat tertentu je. Negara kita bertuah lah, kita ada gajah pygmy ni. Kita tengok populasi dia kurang daripada 1,500 ekor. Habitat tanah rendah dan lembah. Lokasi hutan di Kinabatangan, Tabin dan Tengah Sabah.
Okey, di Semenanjung Malaysia tak ada. Tak ada pygmy. Tak ada. Okey, dia banyak dia kepanggil gajah Borneo. Ada istilah panggil gajah Borneo, Pulau Borneo. Dia kecil berbanding dengan gajah-gajah lain. Kalau diletakkan di sebelah gajah Afrika, dia umpama langit dengan bumi berbeza saiz. Sangat berbeza saiz dia. Dia kecil saja. Tak adalah kecil pada kita tapi besarlah kan. Tapi saiz gajah, saiz gajah kecil lah. Antara paling kecil lah. Okey. Dan cara pemakanan dia herbivore. Makan daun. Okey, biasalah orang yang makan daun ni dia macam manja-manja sikit. Okey. Comel-comel. Kalau makan daging ni macam harimau kan dia kadang-kadang gagah sikit. Okey, itulah perbezaan. Macam kita dua-dua makan. Dua-dua makan untuk kelangsungan hidup. Itu adalah hidupan liar di Malaysia. Yang ketiga selepas kita tengok penyu tadi kan, Ifan beritahu penyu, dan sebelum tu kita belajar tentang orang utan dan gajah pygmy. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh saya teruskan? Silakan. Okey, kepentingan tadi kita saya bagi contohlah, bukan bermaksud haiwan liar dekat Malaysia ni ada itu saja. Banyak lagi kan. Mungkin murid-murid di rumah boleh cuba-cuba cari okey, apakah haiwan-haiwan liar yang lain. Cuma yang pastinya haiwan ternakan seperti ayam bukanlah hidupan liar. Okey, itu haiwan ternakan. Okey, kita tengok kepentingan hidupan liar. Penting ke hidupan liar dekat Malaysia ni, Pan? Pentinglah, cikgu. Penting. Penting. Okey, apakah yang penting? Yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Jadi keseimbangan ekosistem amat penting bagi meneruskan kelangsungan hidup bagi haiwan dan tumbuhan secara langsung atau tidak langsung, kerana mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, hidupan liar adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Siratan makanan yang food chain juga, cikgu? Ya kan, haiwan daun boleh tumbuhan. Okey. Haiwan makan tumbuhan. Betul. Lepas tu haiwan makan haiwan yang makan tumbuhan. Itu dipanggil ekosistem. Ada satu hilang, maka dah tak seimbang. Dah terjejas. Katalah tumbuhan tak ada. Haiwan hilang sumber makanan. Haiwan yang makan tumbuhan dah kurang sebab kurang makanan. Haiwan yang makan haiwan lain dah kurang semua dia tak ada semua makanan. Habis semua berturut-turut. Kepada dia punya kesan kepada rantaian makanan tersebut. Okey, gangguan mana-mana organisma dalam aras trofik akan mengubah aliran tenaga yang seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Okey, baju organik hasil daripada pengeluaran tinja haiwan dapat membekalkan nutrien kepada tanah. Jadi kan tinja haiwan dia akan membekalkan baja lah, istilah yang paling senang. Nutrien baja kepada tumbuhan supaya tumbuhan tu boleh hidup dengan subur dan haiwan tadi makan tumbuhan. Maksud ada haiwan lain yang makan pula haiwan lain. Okey, cantik susunan tu. Okey, untuk kehidupan kita. Okey. Jadi kita sebut tadi aras trofik ni adalah aras trofik seperti mana yang saya paparkan sekarang. Kita tengok pengeluar yang pertama pengeluar. Yang saya sebut tadi sebagai tumbuhan pengeluar. Dia akan memulakan rantaian ekosistem tadi, rantaian makanan. Yang kedua adalah pengguna primer ataupun yang pertama. Yang akan makan tumbuhan tadi. Okey, yang ketiga adalah pengguna sekunder. Yang haiwan yang makan pengguna primer tadi. Okey, dan yang terakhir sekali adalah pengguna tertier, haiwan yang makan haiwan kepada haiwan yang makan. Yang panjanglah dia punya itu. Tapi biasanya pengguna tertier ni adalah pemangsa. Yang ganas lah. Selain pada harimau kita bagi helang. Ataupun Ifan nampak ada ular. Ular. Okey, ular. Rantaian makanan ataupun keseimbangan ekosistem ni penting. Okey, bayangkan kalau sumber yang pertama pengeluar tadi habis. Maka akan terjejas rantaian-rantaian yang lain. Saya harap sangat murid-murid di rumah dan Ifan boleh faham. Faham, cikgu? Mesti. Saya nak tanya faham atau tidak? Faham, cikgu. Faham atau tidak? Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan kepentingan yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Yang seterusnya kepentingan hidupan liar di Malaysia, ekopelancongan. Apa yang ekopelancongan ni? Boleh tak bagi? Ataupun saya nak explain. Okey, boleh saya cuba dulu, cikgu? Boleh cuba dulu. Ekopelancongan ni yang saya faham adalah di mana kita memberikan haiwan kita ini menjadi tumpuan kepada pelancong untuk datang. Dia sekaligus untuk menambah kepada kegiatan ekonomi negara kita juga. Okey, bagus. Saya boleh bagi Ifan satu bintang. Satu bintang. Okey, penilaian desain kita bagi
nak uji Irfan faham, memang faham lah. Memang faham. Bijak. Terima Sangat kasih. bijak. Okey, ada saya ulas jawapan Irfan tadi. Okey, ekor pelancongan ni saya bagi yang paling ringkas untuk kita faham, murid-murid di rumah faham adalah pelancongan. Kita pergi melancong, tengok alam semula jadi. Takrikan. Alam semula jadi. Contoh yang lain adalah kita pergi melawat, tengok tempat haiwan liar dipelihara ataupun dijadikan sebagai tempat konservasi pemulihan hidupan liar ni, itu dipanggil eko pelancongan. Ataupun kita pergi melihat taman negara. Taman negara, betul. Tengok itu adalah eko pelancongan. Kalau kita pergi tengok orang tanam teh atau strawberry di Cameron Highland, itu dipanggil apa? Agro pelancongan. Agro ni pertanian. Yes, pandai. Pandai. Ini kita teruskan pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Ya, betul. Itu yang saya tepatlah saya bagi bintang kat Irfan tadi. Terima kasih, Cikgu. Okey. Tengok kepentingan yang kedua. Pendidikan. Kepentingan kedua, pendidikan, penubuhan pusat pemeliharaan dan pembiakbakaan spesies yang terancam. Maksudnya spesies yang terancam. Contoh penyu tadi kan. Betul. Okey, banyakkan penyu ni dia pupus sebab kegiatan manusia yang ambil telur dia. Betul. Maka dia tak boleh nak menghasilkan banyak lagi penyu-penyu. So kita buat pusat pemeliharaan untuk kita biakkan penyu ni supaya penyu ni tidak pupus dan semakin banyak. Okey, jumlah dia. Okey. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran berkenaan hidupan liar ni. Sebab apa kita nak kaji? Supaya kita dapat memahami tabiat mereka. Betul. Dan kita boleh memahami mereka dan kita boleh hidup bersama-sama dengan mereka. Sebab cikgu, kalau kita pergi zoo kan, kita boleh lihat sendiri dari segi penceritaan mengenai haiwan tersebut dan juga kita boleh nampak nama saintifiknya. Ada info mengenai haiwan tersebut. Jadi itulah antara kegiatan yang boleh kita lakukan untuk bersama-sama hidup dalam ekosistem di dunia ini. Ya, bagus. Okey. Ya, sebenarnya kita tengok menjalinkan hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan hidupan liar melalui projek penyelidikan. Kita selidiklah. Okey, sebab banyak agensi-agensi kerajaan ataupun bukan kerajaan yang boleh bekerjasama. Itulah kepentingan yang kedua. Kita tengok kepentingan yang ketiga. Yang keempat, cikgu. Yang ketiga, yang keempat dah. Biasalah. Tua-tua ni biasalah. Okay. Kerjaya dalam bidang profesional. Contoh, veterina. Veterina ni kalau mungkin adik di rumah tak faham, veterina adalah doktor haiwan. Doktor haiwan. Mungkin ada cita-cita untuk menjadi doktor haiwan. Okey, teruskan di sini. Itu adalah kepentingan hidupan liar. Kita belajar. Seperti gambar yang dipaparkan ni, bagaimana haiwan yang cedera, harimau yang cedera dirawat oleh siapa? Doktor haiwan. Cikgu nak tahu tak, saya dulu sebenarnya waktu kecil-kecil dulu, cita-cita saya memang nak jadi seorang veterina. Sebab saya memang ada bela kucing dekat rumah. Waktu satu masa tu kucing saya sakit, cikgu. Saya rasa macam saya kena tolong kucing saya. Tapi sekarang ni Irfan tak boleh teruskan cerita tu. Jadi Irfan nak minta semua yang kat tengah menonton rakan-rakan di rumah dapatkan kata pengalaman dan jadi seorang veterina yang berjaya nanti. Yes, okey. Itu cerita yang menarik. Bagi sumber inspirasi kepada adik-adik di rumah. Okey. Penyelidik. Kita boleh penyelidik. Macam mana kita nak selidik. Mungkin ada baka-baka baru ataupun penyakit-penyakit yang boleh mengancam nyawa hidupan liar ni. Yang ketiga adalah pensyarah. Mungkin jadi pensyarah di universiti. Boleh juga. Untuk berkongsi. Macam saya tak boleh jadi pensyarah, saya jadi cikgu. Cikgu. Ilmu yang ada tu sifatnya mengajar, memberi ilmu. Kita menyebarkan ilmu. Dan yang keempat mungkin adalah ahli forensik. Forensik ni mungkin ada hidupan liar yang mati secara tiba-tiba. Ataupun mati kerana wabak penyakit. Jadi ahli forensik ni akan bertindak sebagai orang yang akan mendapatkan punca kematian. Bedah siasat. Bedah siasat. Itu adalah kepentingan hidupan liar di Malaysia. Kerjaya dalam bidang profesional. Kita nak uji ataupun kita nak tanya, nak tarik perhatian murid-murid di rumah dan Irfan sendiri kan. Kita dah belajar banyak tadi. Kita nak test lah. Uji minda. Nak uji.
Okey, antara berikut manakah kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar? Okey, alam sekitar. Kata kuncinya kepada alam sekitar Yes, dan kata kunci dia. kepentingan. Baik, kita boleh lihat yang pertama. Tengok satu persatu. Kalau Okey. untuk pendidikan bukan untuk alam sekitar, itu memang untuk manusia sendiri. Ya, bagus. Yang kedua, ekopelancongan lebih kepada negara itu sendiri. Ya. Okey, Okey. melibatkan Ekonomi. Okey. Yang ketiga, pembangunan kerjaya masih kepada manusia. Ya. Dan yang keempat, keseimbangan ekosistem sememangnya kepada alam sekitar. Kita tengok betul atau tidak betul. Betul. Okey. Tambah satu lagi bintang. Satu bintang. Satu bintang. Dah ada dua bintang lah. Okey. Okey. Tengok di akhir nanti ke berapa bintang yang mampu. Okey, Irfan dapatkan di rumah pun saya yakin dapat sama macam Irfan. Setuju. 2 bintang. Okey, itu adalah berkaitan dengan apa yang kita telah terjadi. Okey, mungkin ada kita nak Irfan nak tanya lagi lebih lanjut kepentingan lain lah. Mungkin selain cikgu apa berceritakan yang satu lagi kepentingan cikgu. Kepentingan lain. Tadi kita dah tentang pendidikan, ekopelancongan, pembangunan kerjaya, keseimbangan ekosistem kan. Lepas tu apa yang kepada alam sekitar adalah mengawal suhu sebenarnya. Mengawal suhu. Okey, mungkin cikgu boleh ceritakan lebih lanjut sikit. Mengawal suhu kan sebab hutan hidupan liar ni dia duduk di dalam hutan. Semula jadi. Sifat haiwan ni dia membebaskan gas karbon dioksida. Betul. Kalau membebaskan gas karbon dioksida ni diserap oleh apa? Tumbuhan. Untuk proses fotosintesis. Dan tumbuhan membebaskan oksigen. So penting juga haiwan ini dia membebaskan gas karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan membebaskan oksigen. Oksigen ni sifat dia sejuk. Dia sifat bayangkan kalau bebas tak ada oksigen. Panaslah cikgu. Panaslah kita. Karbon dioksida makin bertambah. Patutlah kalau kita pergi hutan cikgu memang kita akan rasa sejuk hutan tu. Selain itu tumbuhan semula jadi ni dibebaskan uap air. So dia berinteraksi antara haiwan, tumbuhan dan manusia. Betul pentingnya haiwan ni kepada kehidupan kita. Selain daripada itu sumber makanan, tapi kita dah ada haiwan ternakan yang boleh dijadikan sebagai sumber makanan. So kehidupan liar ni sebagai pembantu, peneman kita dalam kehidupan dalam dunia ni. Didik TV KPM